Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kegagalan sistem pengairan longkang di Jalan G2 Taman Melawati yang tersumbat dikenal pasti sebagai punca tanah runtuh di kawasan berkenaan pagi tadi. Pasukan cawangan kejuruteraan Cerun CKC JKR telah diarah mendapatkan gambaran terperinci situasi kawasan tanah runtuh itu. Menteri Kerja Raya menyatakan pihak CKC JKR telah mengeluarkan amaran tahap bahaya kepada JKR daerah Gombak serta Hulu Langat bagi mengambil langkah berjaga-jaga. Pelan mitigasi jangka pendek, jangka sederhana dan panjang sedang dilaksana secara berperingkat bagi menangani isu banjir. Pelaksanaan awal melibatkan pembinaan lebih banyak kolam takungan bagi menampung aliran air hujan yang banyak pada satu-satu masa. Petra juga akan berkolaborasi dengan DBKL bagi perancangan mengurangkan risiko banjir di ibu negara. Kerajaan pastikan kebajikan penduduk terjejas banjir tidak tercicir dan terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menasihatkan penduduk terjejas banjir agar mematuhi arahan yang dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan agensi penguatkuasa lain. Semua jentera telah digerakkan ke lokasi banjir bagi menempatkan penduduk terjejas di PPS. Pelan strategi kebangsaan memerangi masalah beban berganda pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023 hingga 2030 memastikan pendekatan lebih komprehensif untuk atasi masalah seperti bantut dan obesiti. Pelan berkenaan menyasarkan impak khusus kepada kanak-kanak, remaja, wanita dalam umur reproduktif serta kumpulan rentan. Kementerian Pertahanan sedang memuktamadkan pengenalan inisiatif program pembelajaran berasaskan kerja WBL. Ia bagi melengkapkan usaha dalam memastikan keupayaan veteran ATM mendapat kerjaya kedua yang baik. Program itu akan mula dilaksana tahun depan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Institusi Pengajian Tinggi IPT. Jabatan Perikanan mengguna pakai beberapa kaedah dalam memastikan penangkapan ikan di perairan negara dapat dikawal dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kaedah berkenaan termasuk menyenaraikan bubu naga sebagai peralatan larangan serta melabuhkan tukun tiruan di lokasi tidak dibenarkan. Projek Dapur Digital dilancarkan bertujuan memperkasa komuniti B40 khususnya ibu tunggal dan golongan belia melalui inovasi ekonomi digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa Wilayah Persekutuan memberitahu usahawan di bawah inisiatif ini menggunakan teknologi terkini yang membolehkan mereka memperluas pasaran melalui platform digital. Lebih banyak platform diperlukan bagi menghubungkan pembangun atau pencipta produk tempatan dengan pelabur dan pihak industri. Semua pihak digesa mengambil langkah proaktif dalam mencipta lebih banyak peluang untuk pencipta tempatan bagi memperkenalkan produk mereka yang akhirnya akan meningkatkan daya saing industri tempatan di peringkat global. Usahawan mikro dan sederhana akan terus dibantu bagi memudahkan mereka mendapatkan pensijilan halal. Kerajaan telah menggerakkan pelan tindakan bagi tujuan berkenaan sekaligus meningkatkan kualiti perniagaan mereka. Hujan lebat di Selangor mengakibatkan kejadian tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati Ampang. Menurut penolong pengarah operasi JBPM Selangor, kejadian berlaku di lereng bukit dengan ketinggian runtuhan sekitar 30 meter. Justeru polis mengarahkan penghuni 20 rumah di kawasan terbabit supaya mengosongkan kediaman masing-masing. Siasatan Jabatan Mineral dan Geosains serta JKR mendapati masih ada pergerakan tanah di lokasi tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati. Ketua Polis Daerah Ampan Jaya berkata MPAJ akan terus menutup kawasan cerun berkenaan menggunakan kanvas bagi mengelak lebih banyak hakisan tanah berlaku. Satu pelan induk cerun negara 2009 hingga 2023 telah dibangunkan Kementerian Kerja Raya bagi mengurangkan risiko dan kerugian akibat tanah runtuh. Garis panduan tersebut dijadikan sebagai rujukan kepada semua agensi berkaitan pemetaan dan penilaian ke atas cerun dalam mengenal pasti tahap bahaya serta risiko cerun.
Perkhidmatan komuter dan tren elektrik ETS mengalami gangguan perkhidmatan dan kelewatan akibat pokok tumbang berlaku di landasan kereta api antara Sungai Buloh Kepong pukul 5.10 petang semalam. Insiden tersebut telah menyebabkan perkhidmatan tren ETS dan KTM komuter Lembah Kelang, laluan Pelabuhan Kelang, Tanjung Malim dan Pelabuhan Kelang mengalami gangguan perkhidmatan dan kelewatan daripada jadual asal melebihi 120 minit dengan penggunaan satu landasan sahaja. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Kuala Selangor akan dibuka bagi persediaan fenomena air pasang besar kerana peralihan monsun Timur Laut MTL. PKOB yang terletak di pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor itu juga akan menggerakkan operasi di semua peringkat. Tiupan angin monsun Timur Laut secara berterusan dan kencang boleh mengakibatkan laut bergelora dan ombak besar di perairan Laut Cina Selatan. Jumlah penduduk terjejas banjir di 7 negeri meningkat kepada 4,481 orang di 36 PPS. Di Temerloh Pahang, penduduk terjejas banjir turun kepada 1,551 daripada 452 buah keluarga. Kesemua penduduk terjejas itu kini berlindung di 9 PPS. Di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 1,226 orang berbanding 1,055 orang semalam. 8 PPS dibuka melibatkan 5 daerah iaitu Kuala Kangsar, Hulu Perak, Mualim, Hilir Perak, Perak Tengah dan Kerian. Di Kedah, 1,468 orang penduduk terjejas banjir ditempatkan di 11 PPS. PPS tersebut melibatkan daerah Baling, Pendang, Kota Star dan Pokok Sena. Jumlah penduduk terjejas banjir berkurang berbanding semalam yang mencatatkan 1,939 orang. Di Jasin Melaka, jumlah penduduk terjejas juga menunjukkan penurunan kepada 197 penduduk daripada 56 keluarga antara kawasan terjejas banjir Kampung Kilang Berapi, Pekan Melimau, Kampung Paya Lengkung dan Kampung Lancang. Di Johor, situasi banjir semakin pulih dengan 17 penduduk terjejas. Hanya satu PPS masih beroperasi di negeri itu iaitu PPS SK Seri Benut, Batu Pahat. Di Ibu Negara, beberapa jalan di Kuala Lumpur dinaiki air susulan hujan lebat berterusan. Hujan lebat menyebabkan aliran trafik terganggu antaranya di Jalan Parlimen menghala ke Bukit Aman, Jalan Perak dan Lebuhraya Sultan Iskandar. Beberapa kawasan sekitar Selangor juga dilanda banjir kilat, antaranya Istana Court, UK Bestari dan UK Perdana Hulu Kelang. JBPM Selangor turut memaklumkan 21 murid di sebuah tadbika kemas Kampung Kelang Gate dipindahkan ke kawasan selamat ekoran bilik darjah mereka dinaiki air. Sultan Pahang menggesa agar projek tempatan banjir disegerakan demi keselamatan dan keselesaan rakyat. Perubahan cuaca mengakibatkan banjir berlaku secara tiba-tiba. Bencana banjir kali ini berlaku dengan cepat berbanding tahun-tahun sebelumnya. JBPM Johor tubuh pasukan gerak cepat atau Red Team sebagai persediaan menghadapi musim banjir monsun Timur Laut. Pengarahnya berkata skuad itu dianggotai 52 pegawai selam bomba yang menjadi pasukan pertama diatur gerak sekiranya melibatkan operasi menyelamat di air. Kerajaan Negeri Melaka akan membuat kajian terperinci struktur kawasan di Melaka khususnya di kawasan rendah. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata di antara usaha bagi menyelesaikan masalah banjir di beberapa kawasan di negeri itu. Tindakan proaktif diambil Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan menyenarai hitam pemaju-pemaju serta ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat dengan projek terbengkalai. Sehingga 30 September lepas, 113 projek perumahan swasta terbengkalai meliputi 30,371 unit rumah dan 15,952 pembeli. Kes kemalangan libatkan 4 penuntut UiTM Dungun Siasatan Awam mendapati terdapat elemen jenayah yang menjadi punca suspek pemandu wanita terbabit dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh dan cubaan membunuh. Suspek tidak memiliki lesen memandu dan tidak pernah disahkan mengalami masalah mental sebagaimana didakwa. Lebih 650 kg pil yaba dan 2.6 kg dadah jenis heroin dirampas di Kota Baru. Serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kelantan di sebuah rumah 7 Oktober lalu. Seorang lelaki berusia 32 tahun turut ditahan.
Seorang peniaga mengalami kerugian RM500,000 selepas ditipu pelaburan bagi membina resort tidak wujud di Pulau Perhentian Besut. Ketua Poli Daerah Kuala Terengganu berkata, mangsa dijanjikan keuntungan RM394,000 setiap tahun selepas menyertai pelaburan tersebut. Jabatan Imigresen Kelantan menahan 14 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi di sekitar Kota Baru. Timbalan pengarahnya, Nik Akhtarul Haq Nik Abdul Rahman berkata, pemeriksaan terhadap warga asing dibuat di beberapa premis di Pasir Tumbuh, Bijai Banggu, Kubang Kerian dan Pintu Geng. Beberapa negara ASEAN menunjukkan minat menyertai BRICS selepas Malaysia menyatakan hasrat untuk menjadi sebahagian daripada blok ekonomi itu. Perdana Menteri berkata ia langkah terbaik ASEAN bagi memantapkan ekonomi serantau bersama rakan dialog. Pendekatan tersebut bagi memastikan kestabilan ASEAN dapat dipelihara mendepani masalah geopolitik. 500,000 peluang pekerjaan disasar menerusi bidang kecerdasan buatan AI. Bidang AI dapat menyokong pelaburan oleh penyedia perkhidmatan Amazon, Web Services, Microsoft, Nvidia dan Google. Manakala Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 terus memfokuskan sektor pembuatan dengan menyasarkan pewujudan 700,000 peluang pekerjaan. 1,892 majikan telah membuka akaun manakala 776 majikan telah memohon untuk menyertai projek rintis dasar gaji progresif sehingga 3 Oktober lepas. Penilaian projek bakal dibawa kepada pertimbangan Jemaah Menteri November ini bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan menyeluruh. Kerajaan sedang mempertimbang penetapan kriteria lebih jelas yang menumpukan pemberian insentif bagi pelaburan bernilai tinggi. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata ia perlu sejajar dengan aspirasi pelaburan nasional dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Angka kematian rakyat Palestin akibat kekejaman Zionis di Gaza meningkat kepada 42,344 orang setakat Selasa. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza dalam satu kenyataan melaporkan seramai 99,013 orang lagi cedera. Kenyataan itu turut memaklumkan dalam tempoh 24 jam, tentera Zionis membunuh 55 orang dan mencederakan 329 yang lain. Sementara itu, Israel mendakwa operasi ketenteraan diteruskan di seluruh Gaza membabitkan serangan darat dan udara yang menyasarkan pejuang Hamas. Kekejaman Zionis turut berterusan di Lubnan. Kementerian Kesihatan Awam Lubnan melaporkan serangan tentera Israel telah meragut 2,309 nyawa dan mencederakan 10,782 orang setakat ini. Turut dilaporkan terkorban Komander Pasukan Raduan Elit Hizbullah Muhammad Kamal Naim. Pejuang itu maut dalam serangan udara di Nabatih, selatan Lubnan. Sementara itu, 21 orang dilaporkan terbunuh dan 8 cedera dalam serangan udara Zionis di Aito, sebuah perkampungan majoriti Kristian di utara Lubnan. Amerika Syarikat menyatakan kebimbangannya kepada Israel mengenai kempen pengebomannya di Beirut, Lubnan sejak beberapa minggu lalu. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat, Matthew Miller berkata, walaupun serangan sudah berkurangan, Washington akan terus memerhati dengan teliti situasi di Lubnan. Menurutnya, terdapat serangan yang difikirkan Amerika Syarikat sesuai untuk Israel lakukan, namun terdapat kebimbangan susulan sebahagian besar serangan mengakibatkan orang awam terkorban. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk sekeras-kerasnya serangan maut Israel ke atas rakyat Palestin di utara Gaza sejak 6 Oktober lalu. OIC menyifatkan serangan Israel itu sebagai antara percubaan untuk pemindahan secara paksa dan pembersihan etnik. Justru PBB digesa untuk kenakan sekatan ke atas Israel dan mahu badan dunia itu bertanggungjawab untuk semua jenayah dan pelanggaran peraturan yang berterusan. Singapura mengerahkan 2 jet pejuang F-15 untuk iringi pesawat Air India Express yang menerima email ancaman bom dalam penerbangan menuju ke Singapura. Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen berkata, jet itu mengiringi pesawat berkenaan menjauhi kawasan yang berpenduduk. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.